اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 38, baris yang ke-8 daripada atas. Surat 38, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia, akan kemegahan tiada dicela pada syarak semata-mata. Kemegahan itu tiada dicela akan dia, tiada dicela pada syarak akan dia, akan kemegahan. Tiada dicela ni semata-mata, bukan semata-mata diri kemegahan itu dicela pada syarak. Semacam dengan harta, seperti dengan harta juga. Mana seperti dengan harta ni, tiada dicela semata-mata. Itu tafsir bagi wajah syabah semacam tu. Seperti dengan harta, seperti ini pada pihak mana tiada dicela semata-mata. Diri harta tu tiada dicela pada syarak semata-mata. Bukan kata kemegahan itu tiada dicela akan dia, akan kemegahan semata-mata. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji, yang dipuji pada syarak dan berhajah kepadanya, kepada kemegahan oleh manusia. Diri kemegahan tiada dicela atas semata-mata diri kemegahan itu. Bahkan ada kemegahan yang dipuji pada syarak dan berhajah kepadanya, kepada kemegahan oleh manusia. Maknanya kemegahan ini ada yang dipuji pada syarak dan ada yang dicela pada syarak. Diri kemegahan itu. Kemudian yang dibicara adalah sifat kecelaan yang keenam, kasih akan kemegahan. Itu yang dicela pada syarak, bukan diri kemegahan. Sebagaimana terdahulunya sifat kecelaan yang kelima, kasih akan harta, itu yang dicela pada syarak. Adapun harta tidak dicela. Diri harta semata-mata tidak dicela. Yang dicela pada syarak adalah kasih akan harta. Jadi kemegahan tidak dicela pada syarak, kasih akan kemegahan itulah yang dicela pada syarak. Jadi bicara di sini berkaitan dengan sifat hati yang dicela pada syarak. Kemudian telah terdahulu didatangkan apakah makna kemegahan. Kemegahan, ketinggian, kedudukan, kemuliaan. Maknanya memilih akan segala hati manusia. Mana hati manusia ni tertarik kepada orang yang ada kemegahan, serta hati manusia ni patuh dan turut orang yang ada kemegahan,
orang yang ada kedudukan, maka hati akan patuh, akan turut kepada orang yang ada kemegahan, ketinggian, kedudukan. Yang mana kemegahan ini, asal kemegahan adalah datang daripada kemasyhuran. Daripada kemasyhuran maka timbullah kemegahan, kedudukan. Maka dapat memiliki akan hati manusia. Hati manusia ni akan patuh dan turut sampai tahap manusia ni akan ta'assub kepada orang yang ada kemegahan. Itu nak cerita makna kemegahan, kedudukan, ketinggian. Kemudian barulah pergi kepada kasih akan kemegahan. Itu dicela pada syarak. Orang yang nak dapat kemegahan, ketinggian di dunia, maka tidak ada bahagian di hari akhirah bagi orang yang menghendaki akan ketinggian, kemegahan, kedudukan atas dunia. Dapatlah kemegahan, kedudukan, tetapi bahagian akhirahnya tak ada. Tak ada bahagian di hari akhirah bagi mereka yang menghendaki ketinggian, kemegahan di atas dunia. Tetapi bagi orang yang tidak menghendaki dan tidak kasih kepada kemegahan, yang mana kemegahan ini perkara yang disukai oleh nafsu. Kemegahan ini perkara yang disukai oleh nafsu, tetapi seseorang ni bukan kata nak kepada kemegahan, tetapi Allah Ta'ala uji dengan kemegahan, kedudukan. Orang yang berilmu, orang yang beramal soleh akan dapat kemegahan, kedudukan di hati manusia. Tapi bukan orang yang berilmu, yang beramal soleh tadi nak kepada kemegahan, ketinggian. Sama telah pula sama sekali hatinya tidak kasih kepada kemegahan dan ketinggian. Tapi Allah Ta'ala uji pula kepada orang yang berilmu, orang beramal soleh ni dengan kemegahan dan ketinggian. Setara mana dengan ujian dunia. Ini semua kalau kita sebut secara kasar kok masuk di bawah dunia. Kemegahan ini termasuk di bawah dunia. Harta pun termasuk di bawah dunia. Kemegahan pun termasuk dalam perkara dunia. Diuji dengan kemegahan, ketinggian, kedudukan. Tetapi apabila diuji dengan kemegahan, ketinggian, kedudukan ni, perkara yang disukai oleh nafsu, kalau tak kawal, tak jaga, nafsu akan suka, nafsu akan kasih kepada kemegahan dan kedudukan. Apabila timbul kasih akan kemegahan dan kedudukan, yang ianya asalnya bukan nak kepada kemegahan dan ketinggian, sama telah pula nak kasih kepada kemegahan dan ketinggian. Bila diuji oleh Allah dengan kemegahan dan ketinggian, akhirnya nafsunya suka, akhirnya nafsunya kasih untuk jaga kemegahan, ketinggian. Di hati manusia ni, orang yang berilmu sekalipun, dia akan turut kepada manusia supaya manusia tidak berpaling daripadanya. Jadi kalau bab hukum hakam pun nak bicara kena pilih-pilih supaya orang yang hatinya sudah dimiliki tadi ni tak berpaling ke lain. Sebab apa? Sebab dia sudah kasih kepada kemegahan, kedudukan, sanjungan, kemuliaan di sisi manusia, yang mana hati manusia ni sudah dimiliki olehnya. Ni mari dapat punahnya, mari daripada kasih itu. Yang asalnya kemegahan adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni bicara bab hati lah. Ni bicara bab hati. Ni bicara bab hati ni bicara yang paling sukar. Nak banding dengan bicara hak amal-amal hak zahir tu mudah. Tinggal larangan zahir mudah, tu pun payah dah. Kita kira ni hak zahir dengan hak hati ni mudah hak zahir lah. Tapi kalau hak zahir pun tak boleh nak jaga. Mata, telinga, lidah, perut, tangan, kaki,
Tangan tu lah, jari tu pun tak boleh nak jaga. Contohnya duduk dengan telefon tu contohnya. Nak bicara bab hatinya macam mana. Hati ni hak dalam. Dia kena mujahadah untuk kita memelihara hati kita daripada dipengaruhi oleh pengaruh dunia. Nak pelihara hati daripada dipengaruhi dengan pengaruh dunia. Di antara dunia ni kemegahan, ketinggian, kedudukan. Ini perkara dunia. Bila dipengaruhi dengan dunia maka dia akan jagalah supaya dunia tadi ni tidak lepas daripada keadaan, tak lepas daripada seseorang, daripada diri dia tu. Ni hak kasih kepada kemegahan. Kemegahan adalah kesedapan kehidupan di dunia. Kemegahan adalah sebesar-besar kesedapan dari segala kesedapan hidup dunia, dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasan dunia. Hak baris di atas tu. Kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia. Kesedapan kemegahan lebih besar daripada kesedapan harta laginya. Harta banyak tapi tak ada kemegahan kedudukan, tak jadi juga. Sebab itulah orang sanggup mengorbankan harta untuk dapat kemegahan dan ketinggian di dunia. Sanggup habis harta. Harta pun yang dikasihi juga, tapi sanggup dihabiskan harta untuk dapat kemegahan. Tapi kemegahan tiada dicela akan dia pada syarak semata-mata. Bukan kata kemegahan tu syarat cela dah. Semacam bandingan dengan harta, mana tiada dicela semata-mata juga. Mana harta pun tidak dicela. Yang dicela adalah kasih akan harta. Itu yang dicela pada ni. Tapi tadilah bicara hati. Dapat kemegahan kedudukan, dapat harta yang banyak. Hati ni mudah terpengaruh dengan perkara yang zahir. Nak jaga ni kerana akhirah. Nak jaga hati supaya tidak berpaling kepada dunia, kemegahan ke, harta ke. Kenapa? Kerana nak jaga bahagian akhirah. Nak pelihara hati daripada kasih, berpaling hati kepada dunia, kemegahan ataupun harta, kerana untuk jaga bahagian di hari akhirah. Tapi bahagian akhirah ni gaib. Yang nampak depan mata adalah dunia, kemegahan, harta yang nampak depan mata. Jadi hati ni kalau tak jaga molek, dia akan lebih pergi kepada perkara yang zahir, iaitu dunia, iaitu kemegahan, harta. Nak banding dengan akhirah, balasan akhirah, hak gaib yang lagi akan datang. Gaib satu, kemudian lagi akan datang. Dunia, kemegahan, harta, zahir, kemudian sekarang. Ni kata bicara berhati begitulah. Itulah bicara berhati ni, dia kena sentiasa diulang-ulang. Hak zahir itu kita mengaji molek, faham, atas kita lah nak beramal ataupun tidak. Hak berhati ni dia mudah lupa, mudah lalai daripada hak bicara hati. Kena ulang-ulang. Bukan kata orang belajar kena belajar ulang-ulang. Orang mengajar kena mengajar ulang-ulang. Tunggu saya pesan, di antara ilmu yang kena mengajar ulang-ulang, ilmu tasawuf. Sebab untuk kita peringat akan hati kita sendiri yang mengajar. Mana hak hati ni, hak bab semayang tu tak payah mana tu. Tak payah mana, dah ulang pun tak apa. Tapi kalau hak bab bicara hati, orang mengajar kena sentiasa ulang. Sebab apa? Untuk peringatan hati orang mengajar sendiri. Ini bicara berkaitan dengan hati. Kedua kita kena fahamlah. Bicara hati ni, mana yang dicela pada syarak, mana yang dipuji pada syarak. Itu kena ngaji molek, kena faham molek. Bicara berkaitan dengan hati. Hati kita ni bersifat dengan sifat
kepujian ke, hati bersifat dengan sifat kecelaan ke, kita dengan Allah Subhanahu wa taala orang tak nampak dalam hati kita. Cuma hati ni terkadang dia boleh terselah kepada hak zahir. Terkadang orang yang kasih akan dunia, kasih akan kemegahan, kasih akan harta hak hati, takabur hak hati, dia akan terselah sampai keluar. Tapi nak ceritanya hati masing-masing. Sama ada hati taat, sama ada hati maksiat, hati masing-masing. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala, biasa kita ni kita pelihara perkara yang nampak di pandangan zahir. Sebab apa? Sebab kalau hak zahir orang nampak, kita buat perkara yang salah, kita akan jadi malu. Kita akan jadi malulah. Jatuh air muka kita. Kita orang berilmu, kita orang masjid, orang yang dikenali contohnya. Ada pun berkaitan dengan hak hati, hak tu orang tak tahu, sehinggalah dibentang di mahsyar. Sehinggalah dibentang di mahsyar kecelaan hati yang disembunyikan di atas dunia jikalau tidak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Yang dipuji pada syarak. Tiada dicela, tiada dicela pada syarak. Dicela pada syarak ni, dipuji pada syarak ni. Hak dicela pada syarak yang ditegah lah. Yang dipuji pada syarak ni, yang diperintah pada syarak lah. Mana syarak cela, mana apa tu? Syarak tegah. Dipuji pada syarak, mana syarak perintah lah. Contohlah kita bicara sifat mazmumah, sifat yang dicela. Zamimah, sifat yang dicela. Mahmudah, sifat yang dipuji. Apa makna sifat dicela? Sifat yang ditegah oleh syarak. Apa makna sifat yang dipuji? Sifat yang diperintah oleh syarak supaya semar ke dalam hati kita. Anda faham situlah. Dia kadang-kadang sebut yang dicela, yang dipuji, yang dicela, yang dipuji, takut tak faham. Tak faham. Apa maksud yang dicela? Tiada dicela. Kemudian yang dipuji ini bicara syarak. Kalau kata tiada dicela pada syarak, mana syarak tidak tegak. Kalau kata yang dipuji pada syarak, mana syarak perintah ni. Syarak tak larang lah kita kata. Atau yang dipuji pada syarak. Dan berhajah, mana perlu kepadanya, kepada kemegahan oleh manusia. Mana contohnya? Ada. Berhajah kepada oleh manusia bandingan. Ini bukan contoh. Bandingan. Seperti, ini bandingan bukan contoh. Dia kadang-kadang seperti ini contoh, tamsil. Ini bukan ni tanzil. Tanzir, ni apa apa? Bandingan. Bukan contoh. Ni tanzir, mana apa? Bandingan. Bukan misal, bukan contoh. Mana berhajah kepadanya, kepada kemegahan oleh manusia, seperti bandingan dia berhajah ia manusia, perlu ia manusia kepada sedikit daripada harta. Begitulah. Sebagaimana perlunya kepada kemegahan oleh manusia, seperti perlunya manusia kepada sedikit daripada harta. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia, yang dihajah akan dia, yang diperlu akan dia, mana kerana menyampaikan kepada yang dipuji. Kerana menyampaikan kepada yang dipuji. Mana kata kemegahan yang dikehendaki, yang dihajah oleh manusia akan dia ni, mana kerana menyampaikan kepada yang dipuji. Maknanya menyampaikan yang puji, maknanya kita nak nasihat apa-apa, orang mudah turut, orang mudah terima, laku. Sebab apa? Sebab yang bagi nasihat ni orang yang ada kemegahan kedudukan, orang yang dikenali contohnya.
Maka nasihatnya mudah dituruti, mudah diterima, lakulah. Tak mudah-mudah lah orang nak tolong. Jadi menyampaikan kepada yang dipuji ni mana apa? Mudah-mudahan dia berubah. Itu yang dipuji. Tapi perlu kepada orang yang ada kedudukan kemegahan. Contohlah kita kata kok, tolong pergi nasihat dia. Oh, saya nasihat tak jadi, tak laku, dia tak peduli. Kalau kamu pergi nasihat, kamu lain. Orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, orang yang ada kemegahan, yang ada kedudukan, mungkinlah dia akan terima. Kalau nasihat tu datang daripada orang-orang berkenaan. Jadi yang dikehendakinya apa? Yang dipuji apa? Supaya dia berubah. Supaya dia berubah. Jadi menyampaikan kepada kebaikan tadi. Jadi kemegahan ini menjadi wasilah, dia panggil. Jadi wasilah kepada maksudnya supaya dia berubah, dia terima nasihat. Maka perlu kepada orang yang ada kemegahan, orang yang ada kedudukan. Orang yang ada kemegahan, kedudukan. Sebab tu terkadang dari segi orang nak nasihat ni, pakaian dia pun kena nampak sikit lah title dia tu. Nak cerita apa-apa ni, kalau tidak kau orang pasti nak terima lah. Sebab nampak pasal macam orang biasa je. Ni cerita almarhum Tugu saya Baba Najibuddin Kerandang. Dia pernah cerita satu ketika tu dia pakai biasa je. Lepas tu adalah orang yang mengerjakan haji ni, orang Indonesia buat salah, dia nasihat lah buat salah. Saya belajar juga, saya ada guru saya di Indonesia. Dia tak tak terima. Lepas tu tuan guru ni pun dia pergi tukar pakaian molek lah, pakaian sebagai tugu. Pergi pula kemudian terima molek-molek ada. Sebab apa? Ni tok guru ni pakai pasal tugu, tak ada tu dia pakai biasa. Dia ada tugu, dia juga syekh juga di Indonesia. Tak turut lah sebab tak ada kedudukan, pakai macam orang ramah gitu. Jadi payah nak terima. Tapi kalau mari pakai macam tok guru ni, situlah ada kedudukan orang panggil dengan pakaian tu. Mudah je terima. Ni. Pada ni. Yalah apa-apa perkara pun gitulah. Siapa yang kata? Si anu yang kata. Tak apa lah. Saya turut lah. Sebab apa gitu? Sebab siapa yang kata tu? Kalau orang tak ada kemegahan, siapa kata? Dia nak nasihat saya. Siapa dia? Pada ni. Payah lah. Payah nak terima. Hak dia tak mau terima nasihat atau kerana sombong dia tu bab lain lah kita nak cerita ni. Hak yang boleh menyampaikan pada yang dipuji pada syarak tu, hak itulah kemegahan yang diperlukan. Kemegahan yang diperlukan. Sebab dia orang ada kemegahan ini, kalau kata dia bawa kepada yang dipuji pada syarak, hak ni kemegahan yang tidak dicela. Dengan kemegahan juga, kedudukan juga, orang boleh bawa kepada hak dilarang pada syarak. Dia menggunakan kemegahan kedudukan dia ni untuk kepentingan dia, nafsu dia. Orang turut juga. Itu ini orang turut. Sebab apa? Sebab dia ada kemegahan kedudukan. Tapi pergi kepada mana? Menyampai kepada yang dilarang pada syarak untuk kepentingan nafsu dia sendiri. Dia guna kemegahan tu. Hak tu yang dicela. Itu yang dicela kerana menyampai kepada yang dilarang pada syarak. Ni dak ni menyampai kepada yang dipuji pada syarak. Itulah kemegahan yang berhajat manusia kepadanya, kepada kemegahan. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki, yang dihajah akan dia, akan bang oleh manusia, kerana menyampaikan pada yang dipuji, maka iaitu dipuji juga. Kemegahan itu dipuji. Sebab kemegahan ini menyampaikan kepada yang dipuji, tadilah nak ubah supaya jadi baik. Contohnya lah, maka kemegahan itu pun, maka iaitu kemegahan dipuji. Mana contoh dia? Seperti ni contoh ni, seperti ni contohlah tamsil dia. Tadi tanzir, ni tamsil. Seperti kemegahan seseorang manusia.
seperti kemegahan seseorang di sisi raja yang menolak ia seseorang dengan dia dengan kemegahan akan zalim. Maka yang dapat ia seseorang tadi ni dengan dia dengan kemegahan memberi nasihat kepada raja itu. Itu contoh. Seperti kemegahan seseorang di sisi raja, orang yang ada kedudukan di sisi raja, orang ada pangkat kedudukan lah, yang menolak ia seseorang dengan dia dengan akan zalim. Kezaliman yang laku oleh raja, dan yang dapat ia seseorang dengan dia dengan kemegahan memberi nasihat akan raja itu. Orang yang ada kedudukan boleh nasihat raja yang zalim. Kalaulah kata orang yang tak ada kemegahan, awal-awalnya. Tapi kalau orang yang ada kemegahan di sisi raja, maka mudah dinasihat akan raja yang melakukan kezaliman. Ini cerita raja. Sama telah pula sesama kita, orang yang ada kemegahan, orang yang ada kedudukan, dia boleh bawa kepada kebaikan. Ni kita boleh tengoklah. Ni nyata kita boleh tengok orang yang ada kemegahan, orang yang ada kedudukan, kalau digunakan kemegahan, kedudukan, ketinggian tadi itu pada jalan kebaikan, mudah jadi baik, mudah jadi berubah. Mana nak cari orang yang ada kemegahan? Itu kemegahan yang dipuji pada syarak, kemegahan yang berhajah manusia kepada kemegahan. Dan ketahui olehmu bahawasanya obat bagi kasih akan kemegahan. Obat ni untuk menghilangkanlah, penawar obat bagi kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan tu dicela pada syarak. Obatnya macam mana? Bersusun, mana berhimpun daripada ilmu dan amal. Ada kena dua. Satunya ada ilmu, satunya ada amal, ada pekerjaan kita. Macam mana kita nak menghilangkan kasih akan kemegahan dari sudut ilmu pengetahuan? Macam manakah kita nak menghilangkan kasih akan kemegahan dari sudut amal? Pekerjaan kita macam mana yang kita nak lakukan supaya kasih akan harta tu hilang daripada hati kita? Ataupun macam mana kita nak kawal hati kita supaya tidak kasih akan kemegahan yang diuji oleh Allah pada diri kita dengan ilmu, dengan amal, pekerjaan. Adapun ilmu satu-satu ni, ini kaedah kita penawar bagi hati gitulah. Didatangkan sifat kecelaan, takrifannya apa, didatangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kemudian didatangkan macam mana kita nak menghilangkan kasih akan kemegahan. Kalaulah ada sifat kecelaan, kasih akan kemegahan, permulaannya macam mana nak jaga hati supaya tidak kasih akan kemegahan. Kemegahan ni perkara yang memang nafsu kita suka. Jadi macam mana nak jaga hati kita supaya hati kita tidak kasih kepada kemegahan yang memang nafsu kita suka. Jadi dua, ilmu satu, amal satu. Adapun ilmu, maka mengetahui ia. Mengetahui ia, betul ejaan tak? Betul ejaan hak cetakan baru. Mengetahui. Mana? Betul? Mengetahui. Saya ni lain sikit lah. Tak ada saya ni. Cetakan lama, cetakan baru macam ni. Mengetahui. Ada lah sebelum waw tu. Saya tak ada. Adapun ilmu, maka mengetahui ia seseorang akan segala kebinasaannya, kebinasaan kasih akan harta, kasih akan kemegahan yang bersegera di dalam dunia. Mengetahui akan segala kebinasaannya, segala kebinasaan kasih akan kemegahan ni yang bersegera di dalam dunia.
Kebinasaannya kebinasaan kemegahan, kebinasaan kasih akan kemegahan. Maka mengetahui ia seseorang akan segala kebinasaannya, itulah kembali pada kasih akan kemegahan ataupun kemegahan tu diri kemegahan. Kita tengok ayat dia. Yang bersegera di dalam dunia seperti dengki atasnya oleh manusia. Manusia akan dengki kepada orang yang ada kemegahan. Mana manusia akan dengki lah. Orang yang ada kemegahan, kedudukan, ada nama, kemasyhuran, orang pun dengki. Ni hak kebinasaan yang bersegera di atas dunia. Jadi nak kasih apa kepada kemegahan yang mana akan timbul ni dengki daripada manusia yang lain. Kalau kita biasa-biasa tak ada orang nak dengki pun. Tapi kalau ada kemegahan kedudukan, orang pun benci. Itu kebinasaan yang bersegera di atas dunia. Bila dengki dan menyakiti mereka itu manusia akan seseorang yang ada kemegahan. Orang akan cuba nak jatuh lah dengan kemegahan yang ada pada diri seseorang. Dan susah ia seorang pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia. Ni orang kasih lah ni. Orang yang tidak kasih akan kemegahan, hak tu orang berpaling ke apa ke, dia tak kasih pun kepada kemegahan. Tapi walaupun seseorang tu tidak kasih kemegahan, tapi dengan kemegahan yang dia ada tu boleh menimbulkan dengki orang lain kepada seseorang. Bila orang dengki ni, dia akan menyakiti ni, dia usahakan nak menjatuhkan lah, dengan fitnah ke, dengan apa ke. Mana ketika biasa-biasa tak ada orang kata apa. Bila ada kemegahan kedudukan, orang pun dengki, orang pun usaha nak menjatuhkan kemegahan ketinggian. Jadi diri kemegahan ni atas dunia ni pun susah dah. Diri kemegahan. Jadi nak kasih apa kepada perkara yang boleh bawa kebinasaan kita atas dunia. Kemudian kalau kasih pula akan kemegahan, susahlah nak pelihara. Dan kemegahan yang dikasih ni, dia akan usaha nak pelihara supaya tidak hilang. Nak pelihara supaya tidak hilang dia. Tak kira macam mana pun. Jalan betul ke, jalan salah ke, janji kemegahan kedudukan dia, mana apa? Terjamin, tak hilang. Susah macam mana pun dia usahalah. Bila orang nak menjatuhkan, dia lawan balik lah. Sebab apa? Baik nak jaga kedudukan dia, kemegahan ketinggian dia. Hak tu kebinasaan atas dunia. Kemudian orang yang sudah dikuasai hatinya pula ni, manusia ni hati dia berubah. Dan Allah Ta'ala muqallibal qulub. Allah Ta'ala lah yang membalik-balikkan hati. Bila Allah balik hati, orang yang hatinya sudah dikuasai kerana ada kemegahan, akhirnya orang tu tak boleh kuasai lagi hati dianya. Bukan setakat dia dikuasai, terkadang orang yang selama ni turut kepada orang yang ada kemegahan, dia berpaling jadi benci pulaknya. Ni hati manusia akan berubah. Yang asalnya hati tadi ni dikawal kerana seseorang ada kemegahan, tapi akhirnya hati manusia ni berubah. Bukan setakat hatinya sudah tidak dikuasai, bahkan hati itu jadi benci pula kepada orang yang asalnya dia turut, dia patuh sebab ada kemegahan, kedudukan dan ketinggian. Kalau bicara sini susah lah. Kalau kasih akan kemegahan, kalau tak kasih tak ada masalah. Orang berpaling ke, tak berpaling ke, orang hormat ke, tak hormat ke, orang angkat sanjung ke tidak, itu perkara dunia.
bukan menjadi perhitungan. Perkara yang dia kehendaknya adalah akhirah. Janji jalan tu jalan betul, hati orang macam mana pun terpulang. Ni orang hak betul-betul tidak kasih akan kemegahan. Kemegahan hanyalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yalah, orang yang berilmu, beramal soleh, Tuhan uji dengan kemegahan, kedudukan, ketinggian, sanjungan. Sampai masa Tuhan uji pula, kemegahan tu ditarik balik, contohnya. Tapi dianya macam mana? Dia terus dengan amal dia. Janji dia sebenar, jalan hak betul, tak apalah. Ada ni, Tuhan uji jatuh. Tapi terkadang hak dapat kemegahan ni, hak jatuh tu kadang bukan ujian daripada Allah, balak daripada Allah. Sebab dia nak dapat kemegahan, jalan budak tu matlamat kemegahan, matlamat untuk menyampaikan kepada yang dilarang pada syarak. Ni jatuh ni balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat kemegahan cara tak betul ni, dia masyhurkan diri dia. Dia hebohkan hadiri dia, begian, masyhur, dapat kemegahan. Lama-lama orang pun tahulah tak sebenar, Tuhan pun balak dengan jatuh, tak ada orang peduli. Ada tak orang rupa agama seumpama tu? Ada je orang rupa agama, tapi orang yang bukan jalan sebenar lah, tapi rupa agama pandai guna hak agama sikit sebanyak, pandai bercakap pula, dia promosi diri dia, dia masyhurkan diri dia, dia angkat diri dia. Mula-mula orang pun pakat sanjung, lama-lama orang pun perasan dia nak apa sebenarnya. Duk cerita begitu, begini, kelebihan diri. Tujuannya apa? Nak dapat kemasyhuran. Mula-mula orang sanjung lah, orang puji, orang sanjung. Lama-lama ni jatuh ni dibalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang sebenar pun jatuh juga, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yalah, dia hak sebut tadilah, hak hati ni tak nampak, tapi akhir akan zahir juga keluar. Macam mana cara duduk cerita nak apa sebenarnya? Nak kemasyhuran, supaya dapat kemegahan. Hati orang dapat dikuasai. Bila hati orang dapat dikuasai, mudahlah menyampai kepada kepentingan nafsu sendiri. Bila hati dikuasai, okey je lah, cerita apa pun, nak apa pun, orang akan cari beri. Itulah, menyampai kepada kepentingan nafsu. Kemegahan yang dia ambil daripada rupa agama. Ni hak paling rosak ni. Ni hak paling rosak. Orang ramai pula tak erti, pakai puji. Lama-lama orang ramai pun dia belajar sebenar. Selama ni kita ni jadi dipergunakan, diperalatkan untuk kepentingan nafsu diri dia ni. Kenapa selama ni kita diperalat? Sebab hati kita sudah dikuasai oleh orang yang ada kemasyhuran, ada kemegahan tadi. Bila hati kita dikuasai, hati orang ramai dikuasai, maka mudah-mudah diperalat, dipergunakan. Tapi lama-lama akhirnya orang pun sedar. Jatuh tu pula, tu adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengetahui ia akan bahawasanya, ni ilmu belaka ni, dan mengetahui ia bahawasanya jika ada kemegahannya sampai sujud baginya, bagi seseorang manusia, mana oleh manusia, nescaya tiada berkekalan ia kemegahan, tiada berkekalan ia kemegahan, kerana ia seseorang akan mati. Maka demikian juga sekalian yang sujud kepada ni seolah-olah buat. Mana orang ni pun kemegahan dia tinggi, orang sujud nak ke dia. Ada ni. Kita maklum lah, sujud kepada makhluk ni boleh jatuh kepada kufur. Mana seolah gitu, sujud, orang sujud.
Tapi orang yang ada kemegahan sehingga disujuk oleh manusia, orang yang disujuk tadi ni pun mati. Orang yang sujud kepada orang kemegahan pun sama-sama mati. Dunia sementara. Ni ilmu pengetahuan ni. Maka betapa suka seseorang dengan kemegahan dunia yang binasa, kemegahan dunia yang sementara sahaja, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirah yang berkekalan. Betapa suka ia. Ni istifham ingkari. Betapa suka ia, mana tak patutlah nak suka kepada kemegahan. Kemegahan yang mana kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirah yang berkekalan. Ini ilmu. Itu semua sementara. Orang sujud akan kita. Lama mana kita hidup? Lama mana orang yang sujud ke kita sampai masa mati belakangnya? Mana sementara belaka. Dapat kemegahan ketinggalan sementara. Hak kekalnya akhirah. Nak dapat akhirah, kemegahan yang diuji oleh Allah, bawa guna untuk menyampaikan kepada perkara kebaikan. Jangan guna kemegahan yang ada untuk kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Itu ilmu. Kita ambil amal sikit lagi. Ada pun amal, ini pekerjaan. Maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Engkau mengerjakan akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Mengerjakan perkara yang haru ni, barang yang haru. Jangan pula ada ketinggian, ada pangkat di manusia, kita pun buat benda orang larang, biar orang pakat mana ni tak dapat dah kita kemuliaan si manusia sebab kita buat benda orang larang. Jangan buat benda orang larang. Mana mengerjakan engkau akan barang yang haruh, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Mana buat perkara haruh yang mana orang ananya taklah siapa ke sanjung kita dah lalu. Tapi sayanglah orang sanjung lagilah kita nak buat. Mana nak buat kita ni lah. Kalau boleh nak buat kita macam orang ada darajah maqam di sisi Allah Taala, dah uji sanjung kita ni kan. Kalau buat biasa-biasa gitu je dianya. Benda haruh je ni. Benda haruh je. Tapi jangan buat benda hak Allah kan. Tapi orang tengok begitu je, punya hebat sangat, tinggi sangat, begitu je. Contohlah makan ramai-ramai kedai, contoh ini benda harum. Orang tengok kata hebat. Biasanya orang yang ada kemegahan ni lagilah nak tunjuk dia punya. Kalau boleh nak suruh kata tu keramat no, lagi orang puja, orang sanjung. Tu ini dah ni. Makna nak menghilangkan macam ni orang duduk angkat kita. Buat perkara yang harum, perkara yang biasa-biasa sudahlah. Perkara yang biasa-biasa. Tu kadang-kadang berpakaian biasa-biasa. Perkara tu harum saja. Yang boleh menggugurkan pangkat engkau pada si manusia. Mana tengok begitu je pakaian, biasa je. Tapi janganlah berpakaian yang tak baik. Jangan hak harum je ni. Kita dah bila kita ada kemegahan ketinggian, orang panggil kita, lah hak selapis kita tambah 2 lapis. Hak serban 1 tambah serban jadi 2 3. Sebab apa? Nak suruh dia naik kau tinggi. Kata dia. Dah nafsu jadi kasih suka. Mana kalau lah orang ni pandang lebih, pandang tinggi, jumpa cuma biasa je. Jangan kita buat macam jadi orang ni, bila kita buat lebih tinggi, orang nampak bertambah tunduk kepada kita. Jangan seumpama tu. Sebab tu setengah-setengah tu kita jumpa tu pakaiannya ni simple saja. Mana apa ni? Tak ada kata kita pun jadi biasa-biasa, tak jadi segang, tak jadi malu pun. Cuba kalau kita pergi jumpa dia pakai hebat, duduk hebat, kita nak pergi dekat takut. Sebab apa?
Nak pergi dekatkan tu tempat tu tak lagi duduk pun tak tahu tu tempat dia ke. Dia takutlah kita. Apa? Haibah dia ni. Tak tegur tak. Terjumpa tu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Pada ni. Sebab apa? Nak mengurangkan, nak menggugurkan akan pakat engkau pada sisi manusia. Ni contohnya seperti barang diceritakan bahawa seorang raja mengziarahi ia akan seseorang yang sangat zahid. Orang zahid ni, raja ziarah dia. Maka tak kala mengetahui orang zahid itu akan kedatangan raja. Orang zahid sungguhlah ni. Orang zahid kena kenal pula orang zahid ni macam mana. Orang yang hatinya berpaling di dunia. Bukan orang zahid ni orang pakai baju buruk, baju carik, bukan. Baju buruk, baju carik ni orang miskin. Itu orang miskin waktu. Orang tak ada duit nak beli baju. Ni orang zahid. Maknanya hati dia berpaling daripada dunia. Hati berpaling daripada dunia. Itu orang zahid. Dia akan bicara nanti sifat kepujian. Sekurang-kurang orang zahid ni, zahid orang awam ni lah. Zahid orang kita ni, orang awam, berpaling hati daripada hak haram. Tu. Kalaulah ni benda tu benda haram, banyak mana pun tak ambuh. Hati tak ambuh. Tu zahid orang awam. Kalau hak halal nak, banyak mana pun lagi nak hak halal. Tapi kalau hak haram, hati berpaling. Ni zahid orang awam. Orang hak tomok ni halal haram belakang kira janji dapat. Ni orang tomok ni orang ahli dunia. Orang yang kasih akan harta dunia. Orang zahid tak. Sekarang orang zahid ni hati berpaling daripada harta dunia yang haram. Hak halal nak, hak haram banyak mana pun tak ambuh. Ni sekurang-kurang. Ni hak zahid sungguhlah ni. Di zahid pun dia ada kedudukan juga. Maka tatkala mengetahui orang zahid itu akan kedatangan raja, maka menyuruh ia dengan menghidang makanan. Menghidang makanan ni. Maka memakan ia orang zahid tadi dengan bersangatan loba dan membesarkan ia akan suapnya supaya hilang zahid dia dari dalam hati raja itu. Biar raja kata orang ni bukan orang zuhud gini ni, makan apa? Punya hidangan lagi, makan pula loba pada makan, suap pula. Suap kalau membesarkan akan suapnya, makan penuh tangan tau. Supaya apa? Supaya hilang zahid daripada hati raja itu. Hati dia zuhud. Hak raja kata dia zuhud tu. Biar raja kata, maka tak akan melihat akan makan oleh raja itu. Maka berpaling ia. Berpaling orang zuhud. Apa seumpama tu? Ni. Supaya gugur pangkat di sisi manusia. Buat perkara yang harus, jangan buat perkara yang haram. Itu tak boleh. Mana kalau orang ni angkat, sepatutnya kita kena turunkan. Apa kata? Turunkanlah. Apa? Taraf kita tu, wak imam pakaian ke, wak imam apa turun. Jangan orang hormat, orang mulia, orang angkat, kita pun bertambah nak angkat diri. Tu bukan Melaka dah tu. Hak ilmu tadi, pengetahuan tu semua sementara. Akhirnya kalau kasih kepada kemegahan dunia sementara, tidak akan dapat kemegahan di hari akhirat. Sementara belaka tu. Itu dari segi ilmu pengetahuan. Dari segi amal pekerjaan pula, kita kena buat perkara yang mana biarlah orang ni taklah siapa ke beranggapan seseorang tu terlampau tinggi. Ada ni. Orang awam ni kadang-kadang dinilai tu, nilai kok zahir dah lah. Tengok punya pakaian pun apa kau, tak ada dah lah. Mana kalau orang alim besar lah. Kalau orang yang soleh-soleh sangat-sangat lah. Siapa? Jumpa lagi lah nak tunjuk ni macam mana kealiman dia. Nak tunjuk kitab dia banyak mana. Nak cerita dia punya pengajian banyak mana. Patutnya apa? Biasa-biasa, cerita biasa-biasa, biar orang ni taklah terlampau mengangkat. Ini kalau orang yang tidak kasih akan kemegahan, dia nak jaga orang lain supaya tak sampai peringkat ta'assub ke mana, puja
pujian yang berlebih-lebihan. Orang sekarang sangat suka kepada pujian yang berlebih-lebihan. Puji dia lagi angkat diri. Puji share gambar tu, share gambar ni, orang pun angkat dia lagi share gambar molek-molek. Lagi orang angkat, lagi dia share gambar molek-molek. Nak tunjuk bahawa dia ni orang hebat. Patut orang puji, share gambar duduk biasa-biasa sudah. Kalau nak share, tak payah share pun tak apa. Tapi orang puji lagi share. Orang puji lagi share apa? Nak supaya orang ni nak sentiasa dikenal apa? Sentiasa duduk mengangkat, memuji, menyanjung akan diri dia. Ni kita ingat baik ni. Kita kena apa ni? Kena luas sikitlah. Ilmu kita kena luas. Mana kena tengok sikitlah suasananya macam mana. Terutama sekali kepada orang agama lah. Orang dunia tu bicara lain. Orang agama. Orang yang rupa agama. Ataupun orang agama yang sebenar, tetapi hati sudah berpaling kepada dunia. Ataupun memang hanya rupa saja agama, tapi yang sebenar-benarnya tak ada pun, tak ada setara mana pun. Orang beragama yang sebenar sekalipun terkadang dia sudah terpengaruh dengan kemegahan dunia. Maka berkata orang yang zahid itu, alhamdulillahillazi sarafaka anni. Itu segala puji bagi Allah Tuhan, bagi Allah Ta'ala yang memalingkan ia akan dikau daripada aku. Muju alhamdulillah. Raja pun berpaling, dia pun alhamdulillah, kerana Allah telah memalingkan raja tu daripada dia. Ini contoh amal pekerjaan untuk mengubati kasih akan kemegahan. Tapi kalau orang kasih akan kemegahan, hak tambah berobat, dia akan lagi angkat dia. Ni hak nak berobat ni. Hak nak berobat, nak jadi nak berobat bagi kasih akan kemegahan. Kalau orang yang kasih akan kemegahan yang berpanjangan, larilah pula cara dia. Beranggapan seolah-olah kemegahan ini benda yang selama-lamanya, walahal kemegahan hanyalah sementara ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Wallahu a'lam. Tadi wallahu a'lam tu hak ayat kitab dulu tu. Tu hak Allah wallahu a'lam atas tu. Benda wallahu a'lam hak kediam tu, hak kemudian hak tu hak wallahu a'lam sayanya. Kan di atas tu kan wallahu a'lam. Bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Barulah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.